A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis saa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kita nak menyambung pembincangan kita surah Al-Hashr. Kita berada pada ayat yang ke-8 daripada surah Al-Hashr. Ayat yang ke-8, kita dah 5 poin diberikan di sini ni. Bawah 1 hingga 5 ni adalah poin yang kita sama-sama keluarkan daripada apa yang kita dapat daripada ayat ni. Baik. Ayat yang ke-8 ini membincangkan ataupun menceritakan mengenai kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah, itulah dia penduduk daripada Mekah. Kaum muslimin daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Dan mereka ini, sebabkan mereka berhijrah, menyebabkan mereka menjadi fakir. Kenapa? Kerana mereka keluar daripada tempat tinggal mereka, meninggalkan rumah dan juga harta mereka. Meninggalkan diarihim itu menunjukkan ahli keluarga. Bukan saja rumah yang mereka tinggalkan, tapi juga ahli keluarga yang berada di dalam rumah. Apa saja yang berada dalam rumah mereka tinggalkan. Ibu bapa, pasangan, anak-anak, semua mereka tinggalkan. Min diarihim, itu mereka tinggalkan dalam rumah mereka. Mereka tak bawa sekali. Wa amwalihim, itu merujuk kepada harta mereka, apa jua yang mereka miliki, pekerjaan mereka, jawatan, perniagaan, itu semua termasuk dalam amwalihim. Maksudnya mereka bukanlah dekat Mekah pun memang orang yang tak ada apa-apa. So bila berhijrah tu tak adalah rasa berat sangat. Sebab apa? Mereka kat Mekah pun memang bukan sesiapa. Nobody pun. Harta pun tak ada, kedudukan pun tak ada. So bila nak suruh berhijrah tu senanglah. Sebab memang tak ada apa-apa. Tapi nak bagi tahu mereka ni berhijrah, meninggalkan ahli keluarga, meninggalkan rumah dan meninggalkan harta yang banyak. So itu dah berat. Dan pula disebabkan nanti mereka berhijrah menjadikan mereka fakir, tak ada apa. So daripada ada macam-macam kepada tak ada apa-apa. Daripada naik kereta mewah, tiba-tiba bukan bertukar naik kereta yang tak mewah, ataupun naik motor, ataupun naik basikal, jalan kaki tu apa pun tak ada. Bayangkan daripada naik kereta mewah ada driver, terus kena jalan kaki. Memang teruk betul dia punya perubahan tu, sangat drastik. Pengorbanan tu. Tapi mereka lakukan itu tujuannya apa? Untuk yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu tujuannya khusus, khas, hanya untuk nak mendapatkan kurniaan daripada Allah dan keridhaan daripada Allah. Serta mereka nak menolong Allah dan juga Rasul. Menolong agama Allah dan juga Rasulnya. Nampak macam mereka nak menolong agama Allah dan Rasulnya, tapi sebenarnya yang ditolong itu adalah mereka, bukan mereka. Secara zahirnya mereka berhijrah itu sebab nak tolong agama Allah dan Rasul, nak tolong Allah dan Rasul. So dia nak menolong agama, tapi sebenarnya mereka lah yang ditolong oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Kerana penduduk Mekah ketika itu ramai. Bukan muhajirin saja, bukan para sahabat saja, ramai yang berada di Madinah, di Mekah ketika itu. Tetapi apa? Tetapi Allah tak pilih mereka. Allah pilih para sahabat ni khusus. Mereka ni Allah pilih. Allah tak pilih yang lain. Allah tak pilih Abu Jahal, Allah tak pilih Abu Lahab, Allah tak pilih Al-Walid bin Al-Mughirah. Allah tak pilih mereka, Allah pilih khusus para sahabat ni.
Dan walaupun pada zahirnya mereka yang menolong agama Allah dan Rasul, tapi sebenarnya Allah lah yang menolong mereka. Kerana apa? Memilih mereka untuk berada di atas jalannya. Tapi Allah pilih itu bukannya Allah main pilih saja, ada kriteria kenapa Allah memilih mereka. Kan? Kerana mereka ni ada benar-benar keikhlasan nak berjuang untuk Allah dan juga Rasul. Buktinya mereka sanggup meninggalkan semua yang mereka ada di Mekah itu. Ini ujian yang pertama ni berat lah. Ujian yang pertama, antara ujian yang pertama berat. Waktu di Mekah ada dapat tentangan dan juga seksaan. Ini ujian yang lain berat, meninggalkan semua yang mereka ada di Mekah, kan, di Mekah. Kalau kita baca ayat nampak macam mudah, kan, tapi kalau kita bayangkan diri kita yang nak kena tinggalkan rumah, keluar daripada rumah, kan. Tengok macam orang Palestin kena halau daripada rumah dia, kita rasa memang sakit hati betul, kan. Dan kalau kita bayangkan kita, kan, datanglah orang luar, kan, orang yang bukan Islam datang suruh kita keluar daripada rumah kita, kan, dia orang nak masuk rumah kita, apa perasaan kita? Tengah duduk sedap-sedap ni kan, belajar, tiba orang masuk suruh keluar. Mesti kita tak tahu, nak bayangkan kita punya sakit hati tu dengan kita punya sedih tu kena tinggalkan, dia halau pula selai sepinggang, kan. Nak meninggalkan bukan perkara yang mudah. Kita nak bukan saja nak meninggalkan rumah, nak meninggalkan kereta dan juga harta yang banyak tu. Kita nak meninggalkan duit RM100 di dalam tabung masjid pun berat. Kan? Nak meninggalkan duit RM50 dalam tabung masjid pun berat. Fikir banyak kali Ustaz. Fikir banyak kali nak meninggalkan RM50 tu, letak dalam tabung tu kan berat. Saya fikir-fikir. Nak meninggalkan 50 tu sayang, dia banyak kenangan dengan RM50 tu kan. Tak sanggup nak meninggalkan dia. So tinggalkanlah RM5, RM10 dalam tu kan. Berat kan, berat. Apatah lagi nak meninggalkan harta semua yang ada. Bukan boleh nak bawa perniagaan yang dah ada tu. Bukan boleh nak bawa semua harta yang ada, tak. Kan? Tapi mereka nakkan kurniaan daripada Allah dan juga keredaan Allah dan nak menolong Allah dan juga Rasulnya. Lalu Allah kata mereka inilah orang-orang yang benar. Benar apa? Mereka inilah orang-orang yang benar dakwaan iman dia. Mereka mendakwa bahawa mereka adalah orang yang benar, kan? Tetapi itu sesiapa pun boleh mendakwa. Setiap orang boleh kata saya adalah orang yang beriman. Semua orang boleh kata, kan? Tetapi adakah dia benar dalam dakwaan iman dia ataupun tidak? Itu yang nak kena perhatikan. Semua orang boleh kata saya boleh masak, kan? Tapi benar ke dia boleh masak? Dia mendakwa dia boleh masak tu betul ke? Kan, nak tengok apa? Nak kena tengok dia masak dan nak kena rasa masakan dia. Macam tu juga semua orang boleh kata saya beriman kepada Allah dan juga Al-Quran. Tapi itu hanya dakwaan kata-kata. Belum masuk lagi bahagian as-sadiqun, orang-orang yang benar dalam dakwaan dia itu. Bila dia kata dia beriman, belum lagi dia benar dalam dakwaan iman dia tu. Tapi muhajirin ini Allah dah kata bahawa mereka ini ulaika hum as-sadiqun, mereka inilah orang-orang yang benar dakwaan iman dia. Baik, ciri-ciri orang yang benar dakwaan iman dia itu Allah sebutkan dalam surah yang ke-49, surah ke-49 ayat ke-15. Pada muka surat 517. Muka surat 517. Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-15. Ayat menceritakan mengenai siapakah dia as-sadiqun, orang-orang yang benar dakwaan iman dia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu.
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا جاهدوا بأموالهم بأموالهم أنفسهم في أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. Haji Ayah tadi minta Haji Alim bacakan terjemahan. Boleh Haji Alim? Boleh Ustaz. Silakan. Okey, ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Baik. Ulaika humus sadiqun. Dalam ayat ini Allah menceritakan mengenai sifat ataupun ciri-ciri orang yang benar dakwaan iman dia. Itu yang pertama apa? Sesungguhnya orang yang benar, orang-orang beriman yang sebenar ialah orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Pertamanya dia percaya kepada Allah dan juga Rasul. Itu semua orang ada. Percaya kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi orang yang beriman, yang benar dakwaan iman dia bukan saja percaya kepada Allah dan juga Rasul, tetapi kepercayaannya itu apa? Tidak ragu-ragu. Thumma lam yartabu, tidak ada ragu-ragu. Itu beza dia. Ini yang lam yartabu ini ragu-ragu. Ini perkataan yang biasa kita dengar adalah raib. Ru'ut dia sama. Raib. Sama dengan lam yartabu, mempunyai ru'ut ataupun kata dasar dia yang sama. Maka orang beriman yang benar dakwaan iman dia bukan saja beriman ataupun percaya kepada Allah dan Rasul, tapi kepercayaan dia kepada Allah dan Rasul itu tidak ada ragu-ragu. Ada beza tak? Orang yang percaya dan ragu-ragu dengan percaya tanpa ragu-ragu? Ada. Ada. Perbezaannya di mana ataupun apa? Di iman mereka. Macam tak sepenuh. Hati mereka. Macam tak sepenuh. Perbezaannya akan nampak di mana? Perbezaannya nanti akan nampak pada masih diuji. Pada tindakan dia nanti. Akan nampak pada tindakan. Baik. Orang yang dia percaya dan dia tidak ada ragu-ragu, maka dia akan apa sahaja yang disuruh dia akan buat. Walaupun dia rasa susah, walaupun dia rasa tak logik, walaupun dia rasa takut. Tapi dia tetap buat sebab apa? Sebab dia percaya tanpa ada ragu-ragu. Baik. Contoh. Orang kata kan, kalau nak hilangkan antara cara nak menghilangkan sakit di badan ialah apa? Dengan bagi lebah sengat kat situ. Oh, you. Bagi lebah sengat kat situ. Lebah sangat. Dan ini memang antara cara perubatan. Tapi siapa yang betul percaya dan tak ragu-ragu, maka dia akan buatlah. Siapa yang dia percaya secara teori tapi dia macam ragu-ragu, betul ke tak betul, maka dia akan macam nak buat tu macam 50-50. Tak yakin. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Kan? Baik. Contoh dia sekarang, kita beriman kepada Allah dan juga Rasul. Kita percaya 100% kepada Allah dan juga Rasul. Maka Allah kata, taati Allah, taati Rasul dan taati kepada pemimpin yang berada di kalangan kamu. Maka sekarang kan antaranya isunya apa? Masalah bila arahan yang dikeluarkan oleh Allah dan juga Rasul itu kan, ataupun yang pemimpin yang tak bertentangan dengan Allah dan juga Rasul, kita ragu-ragu untuk melakukannya, kan? Ragu-ragu untuk melakukannya. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan juga Rasul, dia tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu.
Orang kalau nak melakukan, contoh nak buat bisnes, nak berniaga kan, kemudian dia punya mentor dia kata, kan, dia percaya dekat mentor dia untuk guide dia dalam nak buat perniagaan bagi maju. Maka mentor dia kata, kalau kau nak berjaya dalam perniagaan kau tak boleh tidur malam. Waktu malam tu kau kena struggle betul-betul, buat iklan, promosi betul-betul, buat live, kan. So orang tu pun ikut. Sebab apa? Sebab dia betul-betul percaya, kan. So malam tu pun dia tak tidur, dia pun buat live. Walaupun ikutnya malam manalah ada orang nak tengok pukul 2 pagi, kan, pukul 3 pagi, siapalah nak tengok dia berniaga seorang-seorang tu. Tapi sebab dia percaya kepada mentor dia pun buat, walaupun tak berapa nak logik, kan. Tapi sebab apa? Dia tak ada keraguan tu pada mentor dia. So dia ikut. Baik. Maka dia akan ada beza pada tindakan. Dan dalam ayat ini tindakannya akan berbeza di mana Allah sebutkan antara ciri orang beriman yang benar dakwaan iman dia akan apa? Mereka akan berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Ini tindakan. Dan inilah yang akan membezakan orang itu benar ataupun tidak dalam dakwaan iman dia. Ketika mana dia diminta untuk berjuang dengan harta dan juga diri dia, dengan harta dia berjuang dengan infak, kena keluarkan harta. Nabi SAW sebut, ma naqasa malun min sadaqah. Tak akan berkurang harta dengan bersedekah. Maka orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul tidak akan ragu-ragu untuk menginfakkan harta dia, walaupun banyak, walaupun mungkin kesemuanya, dia tak akan ada ragu-ragu. Dengan hadis Nabi kata harta tak akan berkurang dengan sedekah. Sedangkan ikut logik kita, bila keluar akan kuranglah. Bila keluar akan berkurang 100, keluarkan 50, duit itu berkuranglah menjadi 50. Tang mana pula akan bertambah. Secara zahirnya dan logiknya kita tak nampak. Tetapi orang yang beriman, yang benar dakwaan iman dia tidak ada ragu-ragu dalam perkara tersebut. Apa yang Nabi suruh, jalan terus. Tidak ada ragu-ragu. Apa yang Allah suruh, jalan terus. Tidak ada ragu-ragu. Disuruhnya mengikut Al-Quran, orang yang beriman tanpa ada ragu-ragu, dia ikut terus. Walaupun orang keliling kata ini tak sesuai dengan zaman sekarang, kau nak ikut Quran ni, kau nak belajar agama ni tak sesuai zaman sekarang ni. Orang sekarang kena belajar apa? Kena belajar bahasa Inggeris, kena belajar IT, kena belajar semua, nak belajar agama ni tak kena, bukan waktu sekarang ni, bukan zaman dia. Kan zaman dulu boleh lah. Kan nak belajar, zaman sekarang bukan zaman dia untuk belajar semua. Orang yang beriman kepada Allah tanpa ada ragu-ragu, dia tak kisah semua. Kalau itulah arahan Allah, dia akan buat. Sebagaimana apa? Nabi Nuh waktu dia membina dia punya bahtera tu, orang semua cakap apa dekat dia? Orang semua cakap kau ni gila lah. Kau pergi buat kapal besar-besar waktu kat daratan ni, kau nak buat apa? Kan? Kalau ikutkan logik, kita pun macam, nak buat ke kan? Allah suruh buat kapal kat tengah-tengah darat sebesar-besar alam ni, ikut logik tang mana? Air nak datang sebanyak-banyak. Ikut logik, tak ada. Tapi Nabi Nuh iman kepada Allah tanpa ada ragu-ragu. Allah suruh buat, dia buat. Walaupun ikut logik, memang tak dapat nak dihuraikan mengikut logik. Tapi kerana apa? Tidak ada ragu-ragu, dia memberi perbezaan dari sudut tindakan. Beza dia orang yang ada ragu-ragu dan tidak ada ragu-ragu. Kan? Macam juga dalam seminggu ni antara perkara yang sedang viral kan, mengenai apa? Seorang wanita perempuan Muslim kan, dia tengah buat live, kemudian tak tahulah mungkin ada netizen yang komen mengenai suruh baca Yasin. Saya tak tahulah kisah apa benda nak suruh baca Yasin. Alih-alih je video tu dia bermula dengan orang dia baca, komen orang tu suruh dia baca Yasin kan. Lepas tu dia jawab, dia kata macam mana aku nak baca Yasin? Dia kata aku solat pun tak. Kata kau nak suruh aku baca Yasin nak buat apa? Sebab aku solat pun tak. Dia kata aku tak suka solat. Dia ulang beberapa kali, aku tak suka solat. Dia kata kan, dia kata aku ni nak solat tak reti, aku nak ambil wuduk pun aku tak tahu macam mana. Dia kata sebab dah berapa lama sangat dah tak solat. Kemudian dia kata zaman sekarang ni mana ada orang solat-solat dah. Dia kata orang sekarang ni buat live. Sebab apa? Untuk orang muda sekarang live ni sumber pendapatan kan. Dia berniaga kat situ, untung punyalah banyak. Lepas tu bukan saja dia berniaga, kalaulah
Wal-iyazubillah. Ini satu fitnah yang sangat besar sekarang ni. Kita tak payah meniaga apa benda. Kita hanya buat live, ramai orang like ataupun ramai orang share ataupun ramai orang bagi star, bagi bintang, itu dah boleh bawa duit. Jadi sebab itu masuk dah Hajar Nuriah kita. Sorry Ustaz, ada orang call, urgent call. Tak apa. Lepas tu telefon PC pula masalah. Dia asyik update aja. Buku surat berapa ada, dia lupa dah. Ayat yang ke-8. Tak ada rakam dah ya? Dah sedarkan kat saya. Ujian dia sangat berat media sosial ni, sehingga kan apa? Siapa yang dapat kalau siapa yang pernah dengar aplikasi Bigo, ni orang muda lah sebenarnya pakai. Apa yang ada kat situ ialah siapa yang paling banyak dapat star dekat situ, dia akan dapat banyak bayaran lah. Dia akan dapat banyak bayaran daripada star yang dia dapat. So apa yang mereka lakukan kebanyakannya adalah wanita, perempuan Muslim. Apa yang dia buat? Dia dah macam TikTok, mereka menari dekat di hadapan tu, buat video menari secara live. Bahkan lebih teruk daripada itu, sebab nak dapatkan banyak star tu, mereka membuka aurat. Kalau tak pakai tudung tu dah biasalah, tapi dah membuka aurat. Hanya sebab apa? Hanya sebab nak dapatkan star yang paling banyak sekali. Allahu Akbar. Itu sekarang yang sedang terjadi. Kan? Dan itu mereka tak rasa malu nak buat. Sebab apa? Buat dalam bilik sendiri, siapa tengok? Kan? Dan kita pun rasa anak kita duduk dalam bilik diam-diam tak ada buat apa. Tapi rupanya dah berapa ribu terang sekarang tengah menengok anak kita dalam bilik tu. Masya Allah. Melalui apa? Melalui telefon. Hanya kan apa? Hanya kan nak dapatkan star dan nanti jadi duit tu. Itu ujian dia kepada anak-anak muda yang ada media sosial kan sekarang ni. Dan ini tidak terhad kepada orang muda je, orang tua pun sama. Anak-anak pun sama menghadapi perkara yang sama kan. Berapa banyak penceraian yang terjadi sebab apa? Sebab jumpa balik kawan-kawan lama, reunion dekat WhatsApp. Kan? Ya. Lepas tu bermula daripada situ sampai akhirnya terjadi pencuraian. Kenapa? Kerana semuanya beriman, percaya kepada Allah dan Rasul, tapi masih ada ragu-ragu. Apa yang Allah suruh buat, tak nak buat. Apa yang Allah tak suruh buat, apa yang Allah suruh buat tu dia ragu-ragu. Kan? Allah suruh lelaki dan wanita itu menjaga pandangan dan mengasingkan antara lelaki dan wanita. Tapi undang-undang kita kata apa? Hak asasi manusia kata apa? Kenapa nak kena ada diskriminasi terhadap wanita? Kan? Kita nak semua sekali, wanita dia kena sama dengan lelaki, sama bekerja, kan, sama, semua nak kena ada sama. Kan? Sedangkan bukan kita nak merendahkan wanita, tak, kita nak memelihara wanita tu. Kan? Sebagaimana kan, orang jual sayur kat pasar malam, dia tak sama dengan orang buka kedai emas. Ada ke kita nampak kedai emas dia lambak aje macam tu atas dia punya meja? Tak ada. Kedai dia mesti ada aircon, dalam cermin semua siap, ada berpagar semua siap. Sebab apa? Benda tu berharga. Bukan macam jual sayur kat pasar. Tak boleh nak dicampurkan emas yang betul dengan emas yang tipu. Tak boleh. Mana boleh kita nak campurkan diamond nak campur dengan batu biasa, tak sama nilai dia. Ya. Kan? Maka Ini Ustaz. Ya, saya. Ustaz, bagaimana, kenapa benda berlaku? Adakah sebab kita ni sekarang sibuk dengan dunia, sibuk dunia gitu kan. Jadi buat apa-apa yang boleh mendapat habuan ekonomi kita sanggup tinggalkan agama. Ya, betul. Itulah dia punya penyebab utama dia. Ya. Kerana kita mengutamakan musibah, kita mengutamakan kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat. Sedangkan Allah suruh berjuang harta dan diri itu untuk fisabilillah, untuk pada jalan Allah. Bukan untuk kita nak collect sebanyak harta yang boleh, kan, ahli keluarga yang boleh, tetapi bukan digunakan untuk jalan Allah. Kan, kalau tak ada lagi rasa yang boleh nak menggunakan semuanya untuk jalan Allah, maka iman itu belum capai pada tahap yang
benar dakwaan iman dia, belum sampai pada as-sadiqun. Kerana orang yang benar dalam dakwaan iman dia itu dia tidak ada lagi ragu-ragu pada apa yang Allah dan Rasul suruh. Kalau Allah dan Rasul suruh tutup aurat, settle, terus tutup aurat. Tak ada lagi apa soal-soal. Kan kalau Allah dan Rasul kata kena jauhkan daripada perkara-perkara yang lara, yang tidak memberi manfaat, maka dia jauhkan perkara-perkara tersebut, kan. Ini memberi keraguan dalam iman ini memberi kesan kepada tindakan. Kan? Maka orang yang dia ada ragu-ragu pada iman dia, maka ia akan memberi kesan kepada tindakan. Dan ini tidak ada kepada kaum muhajirin yang sedang kita bincangkan ini. Allah sebutkan mereka sebagai as-sadiqun, orang-orang yang benar dalam dakwaan iman dia. Maksudnya dia bukan saja mendakwa dia beriman, tapi dia benar dalam dakwaan iman dia, iaitu apa? Mereka berjihad dengan harta dan juga diri mereka. Dan ini mereka telah buktikan pada ayat yang telah kita bincangkan sekarang ini, iaitu apa? Mereka keluar daripada tempat mereka, meninggalkan rumah, ahli keluarga dan juga harta mereka kerana apa? Kerana nakkan Allah dan juga Rasul. Sebab itu Allah gelarkan mereka sebagai orang-orang yang benar dakwaan iman dia. Kerana dalam ayat yang ke-15 ini semua mereka telah lakukan. Ciri-ciri ini semua mereka dah ada. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul dan mereka tidak ada lagi ragu-ragu. Tidak ada lagi ragu-ragu. Sedangkan kalau nak diragukan, boleh ragu-ragu. Biar betul Allah ni nak suruh tinggalkan ahli keluarga, anak-anak, nak suruh tinggalkan perniagaan, pekerjaan. Memang akan timbul ragu-ragu yang sangat banyak. Biar betul ni. Ini macam arahan yang macam tak masuk akal. Tapi muhajirin tidak ada lagi ragu-ragu pada iman mereka kepada Allah dan juga Rasul. Nabi keluarkan arahan suruh berhijrah, tinggalkan semua, terus sami'na wa ata'na. Tak ada lagi ragu-ragu. Jalan tu tinggalkan harta dan juga anak-anak. Maka sebab itu mereka digelarkan sebagai as-sadiqun, orang-orang yang benar dalam dakwaan iman dia. Ini orang yang benar dalam dakwaan iman dia, nak dapatkan benar as-sadiqun ini bukannya saja-saja boleh dapat, dia perlu kepada apa? Perlu kepada usaha. Bagaimana kita berusaha nak dapatkan iman setelah Islam, maka setelah itu kita kena berusaha nak menunjukkan benar dakwaan iman kita itu. So itu bukan saja pada mulut, bukan saja kena amanu, tapi kena apa? Wa amilu as-salihat. Bukan saja kena beriman, tapi kena buktikan iman itu dengan amal soleh. Bukan saja senang cakap saya beriman kepada Allah dan Rasul, lepas tu settle. Dan hidup dengan cara yang macam mana yang kita nak, bukan itu cara dia. Maka para sahabat daripada kalangan muhajirin, mereka ini orang yang Allah telah sebutkan sebagai orang-orang yang benar pada dakwaan iman dia. Maka ciri-ciri orang yang benar pada dakwaan iman dia itu tadi yang kita telah sebutkan pada surah yang ke-49 ayat yang ke-15. Alhamdulillah. Maka daripada ayat yang ke-15 ini, mungkin kita nak ambil beberapa pengajaran ataupun tazakur daripada ayat ini. Baik, pertamanya dalam ayat ini apa yang kita dapat? Yang tadabur, dari segi tadaburnya kita dapat adalah muhajirin mereka berhijrah. Baik, maka apa pengajaran yang kita nak ambil untuk diri kita? Maka saya pun jelas apa saja. Kita pun kena berhijrah diri dan keluarga ke arah yang Allah redai. Kena berhijrah. Sebagaimana muhajirin berhijrah, maka kita pun kena berhijrah diri dan keluarga kita ke arah yang Allah redai. Kan nak berhijrah ke mana? Nak berhijrah secara fizikal ke ataupun nak berhijrah secara maknawi? Dan dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh. Kenapa?
Ini antara pengalaman yang saya hadapi. Ada seorang tu dia nak berubah daripada kehidupan dia duduk asalnya dia duduk di KL kan, tapi ada masalah dalam kehidupan dia ada masalah dalam kehidupan dia. Allah timpakan ujian dalam kehidupan dia, dari sudut keuangan, dari sudut keluarga ada masalah. Dia nak berubah ke arah kebaikan. Maka kebetulan Allah temukan dia dengan guru lama dia. Jadi dia tak bercerita pun masalah, cuma dia nak berubah jadi baik. So antara langkah pertama yang dia buat, dia kata dia decide untuk mungkin nak bantu orang buat kelas ngaji kan. Itu antara perkara yang dia cadang untuk lakukan dalam rangka dia nak berubah kan, jadi baik, nak kembali kepada Allah. Maka kebetulan dia jumpa dengan guru lama dia, lalu guru dia kata Mela tolong dia kan, sebab guru dia memang mengajar Quran. Lalu guru dia offer untuk tolong dia. Dia pun okeylah, saya tolong ustaz. Kemudian ustaz tu kata saya nak minta tolong di tempat saya di HQ, dan HQ dia berada di bukan di KL, di Perak kan, contohnya berada di Perak. Maka dia pun bergeraklah ke Perak kan, dalam rangka untuk berhijrah kepada Allah SWT. Dan memang setelah dia berangkat ke Perak itu, memang Allah melapangkan kehidupan dia, bukan dari sudut rezeki, bukan dari sudut, maksudnya dari sudut harta kan, gaji yang banyak ke tak, tapi dari sudut kelapangan hati dia. Hati dia menjadi lapang, hati dia menjadi tenang. Dengan asbab apa? Dia berhijrah. Dan dia berhijrah itu adalah berhijrah secara fizikal. Dia bawa angkut semua satu family dia berhijrah. Dan Allah berikan kepada dia ketenangan dan juga kelapangan hati. Bukannya rezeki. Rezeki masih lagi cukup-cukup makan. Bukan cukup makan lah, hampir-hampir tenggelam lah kiranya kan. Tapi sebabkan hati yang lapang dan juga tenang, dia rasa cukup apa yang dia ada. Kepala tak serabut. Itu hijrah yang fizikal, yang masih lagi ada pada masa kita ini. Dan juga hijrah yang kita nak lakukan ialah hijrah diri dan keluarga kita ke arah yang Allah redai. Kan? Kerana kita ada tanggungjawab, iaitu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Maka saya yakin ia perlu kepada satu usaha, dan mungkin perlu kepada hijrah kan. Diri kita nak hijrah kan, tak berapa baik nak berhijrah kepada perkara yang baik. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebutkan al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang berhijrah. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka kita nak berhijrah diri dan keluarga kita nak meninggalkan apa yang Allah dan Rasul larang, yang mungkin kita ada lakukan. Maka kita nak mulakan misi hijrah kita dengan kita menghijrahkan diri dan ahli keluarga kita ke arah yang Allah redai. Kemudian yang kedua daripada ayat ini yang kita dapat ialah kaum muhajirin, mereka berhijrah kerana mencari apa? Redha. Kemuliaan Allah dan keredaannya. Baik. Maka apa tazakur untuk ataupun pengajaran untuk kita mendapat peringatan bahawa saya mesti buat sesuatu untuk mendapat kurniaan Allah dan keredaannya. Jadi kita nak cuba ubah dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita lakukan, kita nak lakukan untuk mendapatkan keredaan daripada Allah SWT. Bila dilakukan sesuatu perkara itu dengan tujuan yang jelas untuk mendapat kurniaan Allah,
dan keredaan Allah, maka dia akan memberi impak yang berbeza dalam pekerjaan tersebut. Ia akan memberi impak dalam perbezaan dalam pekerjaan tersebut. Kenapa? Kerana buat sesuatu untuk orang kan, ataupun buat sesuatu tu kerana nak sesuatu, maka dia akan berbeza. Bila buat sesuatu untuk orang ataupun nakkan sesuatu, maka kita akan aim kita untuk apa? Biar orang tu suka ataupun nak dapat sesuatu, duit ataupun pujian dan sebagainya. Maka cara kerja tu akan berubah, akan buat apa sahaja, tak kisahlah janji orang puji aku, janji orang suka aku, kan? Dah tak kisah dah. Dah tak ada kisah dah apa benda yang Allah dan Rasul gariskan. Maka para sahabat mereka berhijrah untuk mencari kurniaan Allah dan keredaannya, maka saya pun mesti buat sesuatu untuk mendapat kurnia dan boleh dengar ke? Boleh. Baik. Untuk dapatkan keredaan Allah dan juga kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita takkan kisah. Dan kalau nak buat satu tu orang kata kita poyo ke, orang kata kita alamak bajet baik ke kan. Kita dah tak kisah. Kenapa? Kerana kita nakkan pandangan daripada Allah, bukan pandangan daripada manusia. Maka lebih mudah untuk buat sesuatu tu, lebih mudah dengan kita hanya mengharapkan kepada Allah. Kalaulah para sahabat dulu ketika nak berhijrah, meninggalkan ahli keluarga dan juga harta tu, mereka tak buat kerana Allah kan, tapi mereka buat kerana dengan mengharapkan nanti mudah-mudahan dekat Madinah nanti mereka akan dapat juga balik harta yang banyak macam mana mereka ada. Maka akan rasa berat nak berhijrah tu. Kerana apa? Nak berhijrah ke Madinah tu bukan satu perkara yang confirm mereka akan dapat di sana. Tapi sebabkan mereka berhijrah itu kerana nakkan Allah dan keredaannya, maka mereka dah tak kisah. Kat Madinah tu apa jadi? Mereka jadi kaya ke, jadi miskin ke, jadi fakir ke, dia tak kisah. Dan yang dia nakkan adalah keredaan Allah dan juga Rasul. Dan perkara yang ketiga yang mereka nakkan ialah mereka nak menolong Allah dan Rasul. Maka kita pun mengambil semangat ini, kita mesti menolong Allah dan Rasul. Ikutkan logiknya, Allah dan Rasul perlu tak pertolongan kita? Tak perlu pun pertolongan kita. Tak perlu pun. Kan? Bahkan selama ini siapa yang menolong kita? Allah yang tolong kita. Dan kita mengharapkan tak pertolongan Rasul? Ya. Kita sangat mengharapkan pertolongan Nabi SAW yang kita sebutkan sebagai syafaat. Dan kalaulah bukan kerana pertolongan Nabi SAW menyebarkan agama ini, maka agama ini tidak akan sampai kepada kita. Maka sebenarnya kita nak menolong Allah dan Rasul ini untuk sebenarnya nak menyelamatkan diri kita sebenarnya. Kan? Bukanlah kerana kita ni hebat sangat, kan? Kita rasa kita ni berjasa sangat kepada agama ni, tidak. Tapi sebenarnya kita menolong Allah dan Rasul itu, kita sedang menolong diri kita sendiri. Balik, tengah tolong diri sendiri. Bukannya secara zahir tolong Allah dan juga Rasul. Kenapa? Kerana agama ini tetap akan ada penolongnya. Agama ini tetap akan menang. Al-Quran, kalau kita tak baca, kita tak faham dan kita tak nak amalkan pun Al-Quran ini, ia tidak akan merendahkan sedikit pun Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah kata tetap dia akan menjaganya. Kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Maka Al-Quran Allah dah jamin Allah akan jaga dia. So kalau kita tak nak berusaha untuk nak jaga Quran dengan kita baca, faham, kita ikut Al-Quran ini, tak kisah. Al-Quran itu tetap akan jaga. Palestin contohnya, kan. Kalaulah kita tak nak tolong Palestin tu pun, kan, tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah dah kata Palestin tu nanti pasti orang Islam akan mengambilnya semula, pasti. Baitul Maqdis tu orang Islam akan dapat balik, itu perkara yang pasti. So kalau kita tak nak tolong pun, lantak kita lah, Allah tak kisah pun. Allah tak perlukan kita pun untuk nak tolong. Tapi kita yang sebenarnya
terhegeh-hegeh untuk tolong. Sebab apa? Sebab kita nak adalah sedikit usaha kita dalam jalan tu. Kan? Sebab Baitul Maqdis akan dibebaskan semula, akan dapat ditawan semula orang-orang Islam, itu satu perkara yang pasti. Walaupun ada kita, walaupun tanpa kita, Baitul Maqdis tetap akan menang. Tetap akan. Cuma kita ni ada tak dalam tu? Nama kita ada tak dalam tu? Itu je yang kita nak kena pastikan. Al-Quran ni tetap akan ada orang yang mengagungkan dia. Cuma kita nak kena pastikan nama kita ada tak dalam tu. Orang yang solat. Solat ini pasti akan di atas muka bumi ni orang akan lakukan dia. Cuma kita nak pastikan kita ni nama kita ada tak dalam tu. Itu sahaja. So sebenarnya bukan kita menolong Allah dan Rasul, tapi kita yang ditolong. Kita yang nak kena letakkan nama kita dalam tu supaya nanti bila ke akhirat Allah sebut Islam ini, Baitul Maqdis ini menang dan inilah senarai nama orang yang membantu dia. Al-Quran ini tersebar di muka bumi, kan, inilah orang-orang yang membantu untuk menyebarkan Al-Quran di muka bumi. Nama-nama tu yang kita nak kena adakan, nak kena letak nama kita kat situ. Bukanlah kerana Allah dan Rasul ini perlukan kepada pertolongan kita, tidak sedikit pun Allah perlukan kepada pertolongan kita. Bahkan kita yang kena terhegeh-hegeh untuk pergi meletakkan, menulis nama kita, kan, dalam senarai Allah dan juga orang-orang yang menolong agama Allah dan juga Yang ketiga, yang keempat, para muhajirin ini Allah sebutkan mereka adalah orang yang benar dakwaan iman dia. Maka kita pun mengambil pengajaran daripada sini, kita pun mesti menjadi orang yang benar dakwaan iman. Bukan saja kita hanya ucap di mulut bahawa kita ini orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, tetapi kita nak apa? Kita nak buktikan dengan perkataan dan juga perbuatan. Kerana nak sebut kat mulut yang saya beriman kepada Allah dan juga Rasul itu sangat mudah. Setiap orang boleh lakukan dia. Tetapi yang nak dilihat ialah dakwaan kepada perkara tersebut. Kita mendakwa kita beriman, so kena buktikan betul tak dakwaan kita tu. Kena bawa hujah dan juga fakta. Bukan hanya setakat dakwaan sahaja. Kan? Kalau kat mahkamah, kita nak mendakwa bahawa orang tu mencuri, kita kena bawa hujah dan juga fakta. Kena bawa bukti yang betul dia mencuri. Bukan hanya mendakwa je dia mencuri, tak. So kita mendakwa kita ni adalah orang yang beriman. Maka kita kena buktikan dakwaan kita tu. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Maka ini antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-8 daripada surah Al-Hasyru, yang fokusnya menceritakan mengenai Al-Muhajirin ataupun para sahabat ridwanullahi alaihim yang berada di Mekah, yang berhijrah ke Madinah. Kita melihat pada ayat yang ke-9 surah Al-Hasyru. Kita nak baca dulu muka surat 546. Muka surat 546 ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ والذين تبوأوا الدار والإيمان قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُوقَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Terjemahan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Minta maaf Ustaz, hari ni saya ada hal yang tak dapat dielakkan. Tak apa. Tak ada masalah je. Baik-baik. Dan orang Ansar yang mendiami kota Madinah serta beriman sebelum kedatangan mereka yang Muhajirin mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan iri hati terhadap apa yang telah diberi kepada orang Muhajirin itu. Serta mereka juga mengutamakan orang Muhajirin itu melebihi diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan, yakni sangat memerlukan pemberian itu. Ingatlah, sesiapa yang dipelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Wow. Baik. Ayat ke-9 ia menceritakan mengenai orang-orang Ansar yang berada di Madinah. Iaitu Ansar ini dua kaum, iaitu Aus dan juga Khazraj. Ada dua kaum. Baik, pertamanya kita nak melihat pada perkataan tabawwa. Tabawwa'u. Baik. Perkataan tabawwa'u maksudnya mendiami ataupun menempati, mendiami. Orang yang tinggal, tempat tinggal. Baik. Pertamanya maksud dia tempat tinggal ataupun tempat duduk, kan? Maka ini yang kita pernah dengar dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa, kan, falyatabawwa yang disebut, kan, ru'wa dia adalah sama tabawwa, maka adahu minan nar. Siapa yang dia berdusta atasku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempat tinggal dia, tempat duduk di dalam neraka. Maksudnya kita nak bayangkan tabawwa tu maksud dia tempat duduk yang khas, khusus. Kadang macam rumah lah. Tapi kat mana rumah tu? Dalam neraka. Kan? Sedangkan kita nak rumah di syurga. Kita bukan nak rumah di neraka. Tapi kerana berdusta ke atas Nabi SAW dengan mungkin menyebarkan hadis yang Nabi tak sebut tapi dia kata Nabi sebut, maka itu bentuk dia menempah rumah dalam neraka. Nabi gunakan perkataan fal yatabawwa. Yang kedua, tabawwa ini juga maksud dia tempat tinggal yang disukai. Tempat tinggal yang disukai. Tempat tinggal yang disukai. Ini yang Allah sebutkan mengenai penghuni syurga. Penghuni syurga. Kita lihat surah yang ke-39 ayat ke-74. Muka surat 466. Muka surat 466 surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-74. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأورثنا الأرض تبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. Terjemahan. Dan mereka ahli syurga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan menjadikan kami mewarisi bumi. Kami boleh mengambil tempat dalam syurga ini di mana sahaja kami sukai.
maka syurga adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Baik. Maka dalam ayat ini juga kalau kita lihat, kalau gunakan perkataan wa awrathanal arda natabawwa'u. Tabawwa. Maksudnya satu tempat tinggal yang disukai, yang diingini. Dan itu Allah sediakan kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa. Allah sediakan kepada mereka syurga, dan itu menjadi tempat tinggal yang diingini, yang paling disukai. Baik. Maka pada ayat ini kita sedang bincangkan ini disebutkan kisah ataupun penceritaan mengenai orang-orang yang tabawwa'ud dar. Orang-orang yang mereka mendiami ad-dar. Ad-dar ini disebut maksudnya adalah satu tempat kan. Kalau mudah kita sebut satu rumah kan, tapi dia lebih umum sebenarnya, satu tempat. Bukan saja rumah. Kalau contoh sekolah ataupun apa-apa saja yang tempat, kita boleh namakan saja sebagai dar kan. Baik. Maka yang masukkan dar di sini ialah Madinah. Masukkan dar adalah Madinah, nama satu tempat. Sebab itu Madinah disebut sebagai Dar al-Hijrah, tempat hijrah, Darul Hijrah, tempat hijrah. Baik, maka ini adalah merujuk kepada kaum Ansar yang memang sudah berada di Madinah. Dan Allah mengakui dan memuji perbuatan kaum Ansar ini. Allah memuji dan mengakui perbuatan kaum Ansar ini. Kenapa? Kerana kaum Ansar ini membela saudara dia. Kan? Kiranya Muhajirin datang kat tempat dia nak minta tolong, tak ada apa. Nak cari tempat perlindungan, dan kaum Ansar bersedia untuk menolong saudara mereka. Walaupun sebenarnya mereka tak pernah jumpa pun. Orang-orang Mekah ni mereka tak pernah jumpa. Tapi mereka bersedia untuk nak tolong. Dan tolong tu pula bukan tolong yang biasa-biasa kan. Tolong yang memang hebat punya tolong lah kan. Kalau kita nak gambarkan macam kalau pergi makan dekat rumah orang Arab lah. Kan pergi makan rumah orang Arab, makan di hidang bukan biasa-biasa. Kan kita datang kadang 3 orang je. Tapi dia hidang makan tu macam kita datang 30 orang. Kan nasi berdulang-dulang di hidang kan. Dengan ayam lain, kambing lain, dengan manisan lagi. Macam kita datang sekampung di hidang kan. Maksudnya betul-betul dia menyambut tetamu tu. Maka Ansar dia menyambut Muhajirin yang datang dengan betul-betul punya sambut kan, bukan sambut yang biasa-biasa. So itu Allah memuji mereka dan Allah mengakui keimanan mereka ini. Ini Allah sebutkan, kita lihat dalam surah yang ke-8 ayat 72. Surah 8 ayat 72. Ada pada muka surat 186. Muka surat 186. Baik, kita baca separuh saja daripada ayat ni. Baik. Ayat yang ke-72. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض
والذين آووا ونصروا أولئك أولئك بعضهم بعضهم أولياء بعض. بعض. Baik, Bang. baca kat situ sahaja. Terjemahan. Terjemahan. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah, orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan orang golongan Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada golongan Muhajirin. Mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain. Baik. Maka kalau kita lihat, kalau kita perasan, ayat ini Allah cerita mengenai dan sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dan orang-orang yang awaw wa nasaru. Dan awaw itu maksudnya orang yang menjadi penyokong dan yang menyediakan tempat, wa nasaru, dan membantu mereka. Mereka itu pembela antara satu dengan yang lain. Maka dalam ayat ini Allah rangkumkan dua-dua sifat Muhajirin dan juga Ansar. Dan Ansar tugas dia apa? Mereka menyediakan tempat untuk Muhajirin itu datang. Penting tak? Penting. Katakan Muhajirin itu keluar, tak ada tempat nak tuju. Maka apa? Maka tidak akan wujudlah kerajaan Islam yang pertama, iaitu yang berpusat di Madinah. Soalan Ustaz. Silakan. Sejarah sikitlah, dari segi sejarah. Bagaimana orang Madinah boleh terbuka hati, atau mereka dah beriman ke kepada Allah dan Rasul, orang Ansar ni? Dan bagaimana dia dapat mesej yang Nabi orang Muhajirin akan datang? Macam mana tercetusnya hijrah ni? Baik. Pertamanya, kaum Muhajirin, kaum Ansar, mereka tidak pernah lagi bertemu dengan Nabi SAW. Kaum Ansar. Tak pernah lagi jumpa Nabi. Apatah lagi dengan para sahabat di Mekah. Mereka tak pernah lagi berjumpa dengan mereka. Cuma Nabi menghantar utusan bahawa Nabi nak berhijrah. Nabi cari tempat mana yang boleh Nabi nak pergi, nak keluar daripada Mekah. Lalu Ansar menerima. Kiranya kira buat survey lah. Kan, kat mana yang boleh nak terima kalau kami nak pergi. Maka kaum Ansar kata kami menerima kalau nak datang ke tempat kami. Masa tu orang Ansar dah beriman belum? Waktu itu kaum Ansar, mereka waktu itu belum lagi jumpa Nabi, tapi mereka tahu daripada mana? Mereka tahu kisah Nabi ini banyaknya daripada Yahudi yang berada di Madinah. Sebab kaum Yahudi dia memang pakar tentang Nabi. Sebab apa? Dia terror kitab dia lah. Dia pakar kitab dia ahli kitab. So mereka pakar tentang kitab mereka, lalu mereka tahu Nabi akhir zaman ini siapa, rupanya apa yang akan dibuat. So mereka kenal Nabi tu. So dia tahu Nabi ni Muhammad, dia sifatnya jujur, amanah, baik, mengajak kepada apa, semua mereka tahu, kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ni macam mereka kenal anak mereka. Detail semua mereka tahu. Maka Muhajirin, Ansar, mereka kenal Nabi daripada situlah. Dia kenal Nabi. Lalu mereka beriman. Beriman sebelum Nabi sampai ke Madinah. Mereka dah beriman kepada Nabi sebelum Nabi sampai ke Madinah. Saya tak ingat ayat ada yang mengatakan sependeknya dia beriman bukan pasal dakwah Nabi lah Ustaz ya? Bukan. Dia beriman kerana ilmu daripada Yahudi. Ya, mereka dengar saja, mereka tak pernah jumpa Nabi, tapi mereka tahu fakta itu daripada Yahudi, lalu mereka beriman. Adakah mereka Yahudi Ustaz? Siapa yang Yahudi? Ansar tu yang beriman ni. Tak. Mereka bukan Yahudi lah, cuma mereka beriman kepada Nabi itu Muhammad. Mereka waktu itu bukan agama Yahudi. Mereka waktu itu bukan agama Yahudi.
Aduh. Qablikum. Saya tak ingat ayat tu. Dah terlintas tapi saya tak ingat. Maaf. Baik. Maka mereka ni tak tahu, tak kenal, tak pernah jumpa Nabi, tak tahu, tapi mereka dengar daripada Yahudi, lalu mereka beriman dengan Nabi. Sebab itu bila Nabi cari mana nak pergi, kaum Ansar ni terima untuk Nabi berhijrah ke tempat mereka. Lalu Nabi berhijrah ke tempat mereka dan mereka dah mempersiapkan tempat mereka itu untuk menerima kedatangan Nabi SAW. Maka sebab itu Allah akui perbuatan mereka ini, Allah puji mereka, dan Allah katakan mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Kan? Tadi kita baca ayat 72, kan ayat 74 ini kalau kita lihat bawah sikit ayat 74, iaitu Allah sebut wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mu'minuna haqqan, beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Dan Allah akui perbuatan mereka, dan Allah puji perbuatan mereka, dengan Allah beri gelaran mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana mereka tak pernah pun jumpa Nabi, tak mendapat dakwah yang direct daripada Nabi. Mereka dengar sahaja tapi mereka dah beriman. Sebab itu dalam Quran banyak mention mengenai pendengaran. Orang yang beriman dengan pendengaran, dia dengar sahaja dah cukup. Dia tak lihat pun tak apa, dengar saja dah cukup kalaulah dia tahu mengenai kebenaran. Sebab itu bila Allah sebut dalam hujung surah Al-Baqarah, Allah sebut orang beriman, bila dia dengar arahan Allah dan Rasul, dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Dia dengar je. Dengar sahaja sudah cukup membawa dia kepada ketaatan. Tak perlu dia nak dia sendiri tengok, dia sendiri baca, dia sendiri dengar penjelasan direct daripada orang tu, tak perlu. Dia hanya perlu dengar saja. Pendengaran membawa kepada ketaatan. Itu orang yang beriman. Dan ini yang dicontohkan oleh kaum Ansar. Kan, oleh kaum Ansar. Sebab itu kalau dalam ayat kita pernah bincangkan pada mula surah Al-Fatihah, kita sebutkan apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, apa kita kena dengar? Apa kita kena buat? Fastami'u. Bukan pendengaran. Kena dengar betul-betul. Tak boleh baca, dengar. Sebab apa? Sebab pendengaran orang yang beriman itu sepatutnya membawa dia kepada ketaatan. So kalau orang dia tak boleh nak baca Quran, contohnya, kan, cukuplah dengan dia hanya mendengar. Banyakkan mendengar. Kita mungkin tak cukup masa nak belajar, banyakkan mendengar ceramah-ceramah. Sebab melalui pendengaran itu satu sumber pembelajaran yang sangat penting. Dengar sahaja sepatutnya membawa kepada ketaatan. Dan kaum Ansar, mereka hanya dengar tentang Nabi, mereka tak pernah tengok Nabi, tak pernah didakwah oleh Nabi secara berdepan-depan. Seperti Nabi pergi ke Taif, kan? Nabi tak pergi ke tempat mereka. Nabi pergi ke Taif, dakwah depan-depan. Tapi Taif tak terima. Mereka ni Nabi tak pergi pun, tapi mereka menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah puji mereka, Allah akui kehebatan ataupun keimanan mereka. Baik. Gangguan suara, Ustaz. Dia gangguan suara. Ustaz tenggelam timbul. Oh ya ke? Apa Ustaz? Saya punya line ke? Okey, saya check kejap saya punya suara.
Bismillah. Bismillah, okey ke suara saya? Saya dengar. Okey. dengar. Dengar Saya tadi tu saya dengar. Oh, okey baik. Salam Ustaz. Ya saya. Saya Waalaikumsalam. miss agaknya. Sebelum Rasulullah berdakwah kat orang Ansar masa tu beragama apa? Ke tak ada agama ke macam mana? Wallahu alam. Saya tak bukannya tak dinyatakan, mungkin ada dinyatakan tapi saya tak ingat. Saya tak ingat ketika itu kaum Ansar mereka memegang agama apa. Maaf saya tak ingat, nanti insya-Allah saya akan buat carian dan saya akan kongsikan insya-Allah. Okey, terima kasih. Sama. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Baik. Dan orang-orang yang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka. Dalam ayat ni pun dah dinyatakan wal imana min qablihim, dan mereka bukan saja sediakan tempat tinggal tapi mereka telah beriman daripada Nabi daripada sebelum mereka lagi. Maksudnya sebelum para sahabat tu sampai lagi, kaum Ansar yang dah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat mereka. Belum lagi Nabi sampai, mereka dah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz, beriman di sini maknanya masuk Islam, Ustaz. Ya. Mereka beriman kepada Allah dan mereka mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul akhir yang Allah utuskan, rasul yang terakhir yang Allah utuskan. Maka dia terima Nabi sebagai Nabi dan juga Rasul. Yahudi dia terima Allah tapi dia tak terima Nabi sebab bukan daripada kalangan mereka. Maka Ansar dia terima Allah dan juga dia terima Nabi SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah. Baik, kemudian Allah sebutkan mengenai kaum Ansar ini, mereka adalah yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mengasihi, menyintai orang yang berhijrah ke negeri mereka. Baik, kaum Ansar yuhibbuna man hajara ilaihim. Kaum Ansar ketika mereka tahu bahawa kaum Muhajirin nak datang ke tempat mereka bersama dengan Nabi SAW, maka mereka menanti-nanti kehadiran kaum Muhajirin ini. Dan iaitu mereka anggap sebagai saudara seiman mereka. Mereka telah menyediakan yang terbaik yang mereka boleh sediakan. Tempat tinggal, mungkin pekerjaan, perniagaan, apa saja yang mereka boleh nak beri, mereka dah sediakan dah kan, untuk kaum Ansar. Untuk kaum Muhajirin. Maka sikap kaum Ansar ni ini bertepatan dengan apa yang Allah firmankan dalam surah yang ketiga ayat 92, iaitu apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Baik. Maksudnya tidak akan sesekali kamu akan mencapai tahap albir, tahap kebaikan yang sebenar-benar, yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan atau kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Okay, ini kaum Ansar dia buat macam mana yang memang Allah suruh. Allah suruh nak capai tahap albir, kebaikan itu ialah menginfakkan harta yang terbaik yang kita sayang, yang kita cinta. Maka ini yang dilakukan oleh Ansar. Mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyintai kan orang-orang yang nanti nak datang berhijrah kepada mereka dengan mereka menyediakan perkara terbaik yang mereka ada. Dan tempat tinggal, disediakan tempat tinggal yang terbaik. Harta perniagaan mereka berikan yang terbaik yang mereka ada. Kenapa? Kerana bukti keimanan mereka kepada Allah dan juga Rasul. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Baik, inilah yang dikaitkan dengan kisah harta rampasan
al-fai', harta rampasan Bani Nadir ini. Allah sebutkan dalam potongan ayat ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan kaum Ansar itu dia tak berhajat pun terhadap apa yang Nabi berikan ataupun Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Mereka tak kisah. Mereka tak kisah. Ini Allah sebutkan. Kerana apa? Kerana kita semua dah tahu kan harta rampasan Bani Nadir itu Allah berikan kepada Muhajirin dan Allah tak berikan langsung kepada kaum Ansar kecuali dalam riwayat kata ada seorang, dalam riwayat lain kata ada 3 orang sahaja. Itu pun sebab mereka ini memang orang yang benar-benar fakir dalam kalangan Ansar, sebab itu diberikan kepada mereka. Tapi Allah tetap highlightkan bahawa Ansar tak ada pun dalam hati mereka apa rasa iri hati, rasa dengki terhadap apa yang Nabi SAW berikan kepada mereka. Baik, saya nak bawakan riwayat daripada Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, tafsir Al-Qurtubi dia kata apa? Kaum Muhajirin, dia kata kaum Muhajirin tu tinggal di rumah kaum Ansar. Kaum Muhajirin dia tinggal di rumah kaum Ansar. Baik, maka ketika mana Nabi SAW dapat harta rampasan Bani Nadir itu, baginda Nabi SAW memanggil kaum Ansar. Dipanggil kaum Ansar. Nabi menzahirkan apa penghargaan Nabi SAW kepada kaum Ansar atas layanan mereka kepada kaum Muhajirin. Baik. Kemudian Nabi kata, jika kalian mahu, aku akan membahagikan harta rampasan Bani Nadir ini di antara kamu dan Muhajirin. Nabi kata, kalau kamu nak, aku bagi harta rampasan ni antara Bani Nadir dan juga kamu. Harta rampasan Bani Nadir ni aku bagi dekat kamu dan juga Muhajirin. Tapi kaum Muhajirin itu kamu tetap kena layan dia macam mana kamu layan sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang Muhajirin dah memang duduk kat rumah Ansar. Nabi panggil Muhajirin Ansar. Nabi kata, harta rampasan Bani Nadir ni aku akan bagi kepada kamu wahai Ansar dan aku akan bagi juga kepada kamu wahai Muhajirin. Tetapi kamu wahai kaum Ansar kena layan kaum Muhajirin itu sama macam sekarang. Maksud dia, kalau sekarang dia duduk kat rumah kamu, kamu kena layan dia macam biasa. Kalau sekarang dia bekerja dengan kamu, macam biasa. Kalau sekarang dia berniaga dengan kamu, macam biasa. Kena layan macam biasa. Kan? Itu yang pertama. Kemudian dia kata, ataupun dia kata, kalau kamu nak, aku bagi semua harta rampasan ini dekat Muhajirin dan mereka boleh keluar daripada rumah kamu. Nabi bagi pilihan yang kedua. So dia semua harta rampasan ni Nabi bagi dekat Muhajirin dan Muhajirin tu boleh keluar daripada rumah Ansar. So bolehlah pergi cari rumah sendiri sebab dah ada duit. Kan bolehlah nak pergi cari tempat tinggal sendiri. Nabi sebut macam tu kepada kaum Ansar. Baik, kemudian dua pemimpin Ansar dalam Ansar kan ada dua kaum, Aus dan juga Khazraj. Kan? So pemimpin daripada Aus nama dia Sa'ad bin Mu'adh. Pemimpin daripada Khazraj nama dia Sa'ad bin Ubadah. Dua-dua nama dia Sa'ad. Dua-dua nama dia Sa'ad. Sa'dan dia dipanggil. Nama dia Sa'ad bin Mu'adh, satu lagi Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Aus dan juga Khazraj yang membentuk Ansar. Baik, maka apa mereka kata? Apa ketua kabilah ni kata? Mereka kata, wahai Rasulullah, bahagikanlah harta rampasan tersebut, bagikan kesemuanya kepada Muhajirin. Dan Muhajirin itu boleh tetap terus tinggal bersama dengan kami. Bila dengar begitu yang dikatakan oleh pemimpin Ansar, seluruh kaum Ansar kata apa? Radina. Kami redha wahai Rasulullah dan kami terima keputusan itu. Dia kata, semua menyahut, kami redha wahai Rasulullah dan kami terima keputusan pemimpin Ansar kami. Maksudnya apa? Untuk bagi semua harta rampasan tu dekat Muhajirin, tapi Muhajirin boleh tetap duduk tinggal, tak payah keluar dari rumah. Duduklah tinggal dekat rumah, berniagalah macam biasa, kerjalah macam biasa. Maksudnya kaum Ansar akan layan macam biasa. Mendengar itu, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Ya Allah, rahmatilah keturunan Ansar.
kaum Ansar dia bukan sahaja tak berhajat pada apa yang Nabi berikan kepada Muhajirin. Bukan saja dia pun nak apa yang Nabi bagi, tak. Tapi apa yang Nabi bagi tu iri hati dia pun tak ada. Rasa iri hati pun tak ada. Bukan saja dia nak, iri hati pun tak ada. Kadang kita macam tak apalah bagi kat dia orang tak apa, tapi kita ada rasa macam kenapa dah bagi kat dia orang? Dia orang tu kan orang luar. Kan aku ni yang jaga dia orang, duduk kat rumah aku bagi makan, bagi tempat tinggal, patut bagi kat aku lah sebab nanti aku yang nak keluar kos. Bagi dekat dia orang buat apa? Kan? Dia orang duduk kat aku mengambilkan aku punya barang. So bagi kat aku so bolehlah cover kos. Sebab kalau bagi kat aku pun aku akan bagi balik dekat dia orang sebenarnya. Kan? Boleh je macam tu. Kan? Tetapi kaum Ansar mereka bukan saja tak kisah, tak berhajat pun apa yang Nabi bagi dekat Muhajirin, tapi mereka juga tak ada perasaan iri hati, tak ada rasa dengki dalam diri mereka. Dan sifat ini ada pada setiap orang yang beriman dalam kaum Ansar. Sebab itu bila pemimpin mereka buat keputusan, bagi je Dah semua buka pintu tu apa Nal? soalan ke tu? Oh bukan. Ingat soalan. Sebab itu bila pemimpin dia kata Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah kata Rasulullah bagi je semua dekat Muhajirin dan mereka boleh tetap tinggal di rumah kami akan layan macam biasa. Seluruh kaum Ansar sepakat menyahut radina ya Rasulullah, kami terima, kami redha wahai Rasulullah dan kami terima keputusan itu. Semuanya sepakat. Kenapa? Kerana iman yang benar-benar ada dalam diri. Keimanan kepada Allah dan juga Rasul. Sebab itu Allah gelarkan mereka sebagai ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang yang benar, beriman dengan sebenar-benarnya. Maka melalui, kalau ni ayat ni tak habis lagi, tapi kalau melalui kisah yang kita dah dengar mengenai Muhajirin dan juga Ansar, maka pada saya memang sudah cukuplah layak untuk mereka mendapat gelaran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Manakan tidak, perbuatan mereka memang sangat hebat, memang patut pun Allah redha kepada mereka. Sebab kalau kita sendiri sebagai manusia pun tengok, kita dengar, kita experience perkara itu, kita akan rasa macam baiknya lah Muhajirin dan juga Ansar. Kita pun akan redha dengan Muhajirin dan juga Ansar. Bila kita jumpa orang yang sifatnya begitu baik, kan? Macam ni. Maka memang sebab itu memang sangat layaklah mereka ini menjadi kurun yang terbaik. Menjadi kurun yang terbaik yang Nabi SAW sebutkan dan mendapat gelaran orang yang Allah redha kepada mereka. Mereka tidak ada rasa iri hati kepada apa yang diberikan kepada outsiders ataupun foreigners. Baik. Apa title dia tadi Ustaz? Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-9 ayat yang ke-100. Surah yang ke-9 ayat yang ke-100. Baik. Kemudian dalam ayat ini seterusnya Allah sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu walaupun diri mereka sendiri khasasah, dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan mereka mengutamakan orang-orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Ini satu lagi sikap kaum Ansar yang tak tahulah kan nak cakap macam mana. Tak boleh nak terbayang ada manusia yang begini di dunia ni, kan? Dia utamakan orang lain walaupun dia diri sendiri perlukan. Sebab kita sedang hidup dalam dunia yang orang tu dia berhajat kepada apa yang orang lain ada walaupun dia tak perlukan. Dia semua dah ada, tapi apa yang orang lain ada dia nak juga. Kan, dia semua dah ada.
Orang lain dapat bantuan, dia pun nak juga. Padahal dia dah cukup dah apa yang dia ada. Tapi orang lain dapat bantuan, dia pun nak. Apa yang orang ada, dia pun nak juga macam orang ada. Walaupun semua benda dia dah ada. Sedangkan para sahabat itu, dia tetap utamakan orang lain walaupun dia pun memerlukan. Tapi tak diutamakan orang lain. Kita sekarang, kita utamakan diri kita dan apa yang orang lain ada, itu pun kita nak walaupun kita memang dah ada. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebab penurunan potongan ayat ini, kan, penurunan potongan ayat ini dikisahkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu kata, inni ashku ilaikal juhd. Sesungguhnya Rasulullah, aku mengadu kepada engkau ni tentang aku ni lapar dan penat. Dengan juga Rasulullah, aku lapar dan aku penat. Datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berjumpa dengan seorang pemimpin dan mengadu lapar dan penat. Patut kena tak? Kena tak kalau kita pergi jumpa menteri, dia cakap kita ni lapar dan penat? Kena tak tajuk tu? Kan? Tak kena kan? Tak kena. Sebab apa? Sebab sebahagian pemimpin ini pada hari ini dia nak menguruskan perkara-perkara yang besar yang dia rasa layak untuk diri dia. Sedangkan Nabi SAW, pemimpin negara nombor 1, yang diadukan kepada dia adalah lapar dan penat. Kenapa lelaki ni boleh macam kita katakan bahasanya macam tergamak nak mengadu dekat Nabi begitu? Kenapa kita tak boleh nak mengadu dekat menteri, saya lapar dan kita ni penat nak berehat? Kenapa kita tak boleh nak mengadu dekat menteri? Sebab apa? Sebab kita tahu menteri tu takkan layan soalan-soalan yang macam ni. Betul tak? Betul tak? Lelaki ni kenapa dia mengadu dengan Nabi bahawa dia lapar dan juga dia penat? Sebab sifat Nabi melayan semua. Sebab dia tahu Nabi akan layan permintaan dia. Sebab tu dia mengadu. Anak kita bila nak mengadu sesuatu, kan ada beza. Kan? Ada benda yang dia mengadu dekat ayah, ada benda yang dia mengadu dekat mak. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia ngadu kat ayah, memang ayah tak layan. Kalau dia ngadu kat mak tentang perkara ni, mak tak layan. Jadi dia akan mengadu ikut kesesuaian. Maka orang ni mengadu dekat Nabi sebab dia tahu Nabi memang layan perkara ni. Bayangkan Nabi, pemimpin nombor 1, dia boleh layan tentang orang punya lapar dan penat. Sebab apa? Sebab ini memang menjadi agenda perhatian Nabi SAW. Tidak ada yang terlepas daripada mendapat perhatian daripada Nabi SAW. Tingginya jawatan Nabi, Nabi tak lupa kepada kebajikan asas orang-orang yang di bawah. Sehingga kan orang boleh nak mengadu apa sahaja dengan Nabi. Tak ada masalah. Memang sesuai nak mengadu lapar dengan Nabi, memang sesuai. Sebab memang Nabi layan. Bukan Nabi tak layan. Kita nak mengadu sekarang lapar, kan? Dengan pemimpin, kita rasa macam tak kena. Kalau mengadu macam saya nak mengadu sekarang ni, kenapa? Kenapa kita punya indeks ekonomi kita turun? Tu sesuai lah nak mengadu. Kan? Sebab memang jawatan yang tinggi selalunya nak benda-benda yang besar. Tapi bukan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi ini diadukan kepada dia perkara-perkara yang kita pandang kecil. Tetapi ini Nabi beri perhatian mengenai kebajikan seseorang. Dan Nabi, ini antara perkara yang kita miskin. Yang kita bukan miskin, kita fakir. Kita fakir apa? Keprihatinan dan perhatian. Kita ini fakir keprihatinan dan perhatian. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini kurang prihatin dengan orang lain. Dan kita kurang memberi perhatian kepada orang lain. Sebab itu kita tak perasan akan perkara-perkara ini dan kita rasa ini semua benda-benda kecil lah. Benda-benda kecil, mengadu lapar, kan, mengadu ni semua benda-benda kecil, tak sesuai dengan kita. Kenapa? Kerana kita kurang keprihatinan dan juga perhatian. Tetapi ini tidak ada pada Nabi SAW. Nabi, setiap golongan mendapat perhatian daripada Nabi SAW dan Nabi prihatin kepada mereka. Satu hari Anas bin Malik dia cerita bahawa Nabi SAW datang ke rumah dia. Anas bin Malik ini ada adik yang Nabi panggil dia sebagai Abu Umair.
Nabi panggil dia Abu Umair pun dah menunjukkan apa? Satu gurauan. Sebab Abu Umair maksudnya apa? Bapa kepada Umair. Maksudnya kita boleh panggil bapa kepada Umair, maksudnya apa? Orang tu mestilah dewasa, berkahwin dan dia dah ada anak. Betul tak? Anak dia nama Umair. Barulah dipanggil Abu Umair. Tapi Nabi panggil adik kepada Anas bin Malik. Dia kecil, budak kecil lagi. Nabi panggil dia Abu Umair. Satu hari Nabi datang ke rumah Anas dan Nabi lihat Abu Umair ni tengah sedih. Kemudian Nabi tanya, "Wahai Anas, mali ara Abu Umair hazinan?" Kenapa aku tengok Abu Umair tu bersedih? Bayangkan. Seorang menteri, dia kisah mengenai dia nampak ada budak kat tepi jalan sedih. Bayangkan. Kita kalau viral sebelum ni kan, Agung berhenti beli kuih kat tepi jalan, kita rasa apa? Kita rasa macam dekat sangat. Inilah dia pemimpin yang beri perhatian kepada rakyat. Berhenti beli kuih je ataupun pergi pasar malam, pergi bazar Ramadan. Kita rasa macam inilah pemimpin yang berjiwa rakyat, rasa dekat. Rasa macam diberi perhatian, kita ini dipandang, rasa bersama. Bayangkan Rasulullah SAW, pemimpin nombor 1 negara, dia bertanya, kenapa aku tengok budak tu sedih? Sesuai tak dengan pemimpin untuk bertanya soalannya tu? Tak sesuai. Budak tu sedih bukan cerita dia. Lantak dia lah budak tu sedih. Tapi tak. Nabi memberi perhatian dan prihatin kepada semua orang. Lalu Anas bin Malik kata, burung dia mati. Mata nurahu. Ada satu jenis burung yang kecil yang dibeli oleh Abu Umair mati. Kan? Kemudian Nabi bila mendengar tu, Nabi pun pergi ke Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair? Wahai Abu Umair, apa khabar kau? Apa khabar burung kau? Nabi bersembang-sembang dengan dia untuk apa? Nak mengurangkan kesedihan dia. Nabi ada apa? Keprihatinan dan perhatian kepada setiap orang. Maka lelaki ini mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku lapar dan aku penat. Maka apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi ada kata, pergi ngadu dekat aku punya setiausaha ataupun pegawai khas. Kan? Tak. Apa yang Nabi buat? Nabi bangun, Nabi pergi ke setiap rumah para isteri dia. Cari kalau ada makanan untuk diberikan kepada lelaki tadi. Nabi ada berapa isteri? Nabi ada 9 isteri. Jadi Nabi pergi semua rumah isteri Nabi itu, 9 orang. Berapa banyak makanan yang Nabi kumpulkan? Berapa banyak makanan yang Nabi kumpulkan? Rasa-rasanya. Tak banyak. Tak banyak. Agak-agak berapa banyak? Kalau kurma tu berapa banyak agak? 10. 10 biji kurma. Baik, ada lain? Berapa banyak? Roti ke? 9 biji kurma, seorang sebiji. Seorang sebiji, 9 biji kurma, seorang sebiji lagi. Betul juga. Satu rumah bagi sebiji kurma kan? Baik, dalam hadis tersebut, fala yajidu zawaqan. Tak ada apa makanan yang ada di rumah 9 isteri Nabi kecuali air. Hanya ada air sahaja. Tak ada apa-apa makanan. Satu biji kurma, separuh biji kurma pun tak ada. Dekat 9 rumah isteri Nabi tak ada langsung makanan. Kecuali air sahaja yang ada. Lalu Nabi kembali kepada lelaki tersebut dan para sahabat ada berkumpul bersama. Lalu Nabi tanya, man yudhifa dhaifa Rasulillah. Sesiapa yang nak menyantuni tetamu Rasulullah ini, yarhamukallah, Allah akan merahmati dia. Hadis ni saya tak tahulah, sangat banyak pengajaran yang boleh diambil. Belum lagi sampai pada poin dia pun melihat Nabi pergi 9 rumah isteri dia, tak ada satu makanan pun dah menunjukkan bagaimana Nabi SAW pemimpin yang kalau kita lihat kan pada zaman ini, ahli keluarga pemimpin lah yang paling kaya sekali. Kan, tak buat kerja, bukan kerja yang paling jawatan yang paling bagus, satu hal. Tak buat kerja pun dapat gaji, dapat macam-macam. Kan, Nabi, isteri Nabi, bukan anak, tak cerita pasal anak, cerita pasal isteri. Makanan pun tak ada dekat rumah, makanan pun tak ada dekat rumah. Hanya ada air sahaja. Nabi jumpa para sahabat, Nabi tanya, man yudhifa dhaifa Rasulillah, siapa yang nak
melayani tetamu Rasulullah ini, yarhamukallah, Allah akan merahmati dia. Lalu bangunlah seorang lelaki daripada kaum Ansar. Dia kata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Terus bangun. Kenapa? Dia nak merebut peluang yang diberikan. Sebab apa Nabi kata, ini adalah tetamu Rasulullah dan Allah akan merahmati siapa yang melayani tetamu Rasulullah. Maka sampai di rumah, lelaki itu bertanya kepada isteri dia. Dia tanya, ada tak makanan? Dia angkat tangan tu, bukan dia dah tahu kat rumah dia ada makanan ke tak. Dia tak tahu. Tapi sebab dia nak merebutkan peluang nak dapatkan rahmat Allah, nak melayani tetamu Rasulullah, nak dapatkan kemuliaan tu, dia angkat je. Angkat lu, ambil lu. Nah, lain tu cerita lain. Sampai rumah dia tanya isteri dia, ada makanan tak? Isteri dia kata, adalah makanan tapi cukup-cukup untuk anak-anak sahaja. Cukup untuk anak sahaja. Quwwata abna, cukup untuk makan anak sahaja. Maksud dia, dalam hadis tersebut dia guna quwwata. Maksud dia cukuplah untuk anak tu hilang rasa lapar. Bukan kenyang. Cukuplah untuk alas perut hilang rasa lapar. Dan untuk anak-anak je. Untuk dia dengan isteri dia tak ada. Untuk anak-anak sahaja yang ada. Itu pun untuk setakat menghilangkan rasa lapar sahaja. Bukan setakat sampai kenyang. Lalu suami dia kata apa? Suami dia kata, nanti kau mainlah dengan anak-anak. Nanti bila sampai waktu mereka kata lapar nak makan, kau lekakan dia, main dengan dia sampai nanti dia tertidur. Kan, sampai malam nanti dia tertidur. Nanti bila dah tidur nanti, kau panaskan makanan, kita ajak tetamu kita masuk dalam rumah dan nanti kau tutuplah lampu pelita. Kemudian itu yang dilakukan oleh isteri, anak dia mengadu nak makan, isteri dia lekakan dengan bermain-main dengan anak dia, kemudian sampai anak dia tertidur, kemudian dijemputlah tetamu Rasulullah itu masuk ke dalam, dihidangkanlah makanan dan dipadamkan lampu pelita. Dipadamkan lampu pelita, kemudian makanlah tetamu tersebut dengan dia mendengar sahabat tadi dengan isteri dia pun sama makan sama. Macam mana dia tahu? Kan lampu pelita tutup. Macam mana tahu dia makan? Dia dengar bunyi apa? Dengar bunyi pinggan. Dengar bunyi macam tengah makan, dengar macam bunyi pinggan-pinggan tu lah. Kalau kita macam dengar bunyi sudu kena pinggan lah. Kan? Dengar bunyi macam makan, bunyi keting-keting tu lah. Bunyi macam makan. Baik, tapi kenapa? Kemudian habis makan, tetamu itu pun berlalulah pergi. Tanpa apa? Tanpa dia ada rasa syak sedikit pun terhadap tuan rumah tadi. Kenapa tuan rumah tu padamkan lampu pelita? Kerana dia tak nak tetamu nampak bahawa makanan tu sedikit. Tak cukup untuk mereka bertiga. Dan mereka buat makan tu sebab nak supaya tetamu tu menyangka bahawa mereka pun sama sekali tengah makan juga. Jadi mereka membunyikan pinggan mereka. Konon-konon macam tengah makan. Sehingga kan tetamu tu tak sangka langsung, sikit pun tak ada rasa syak yang dia tu telah menyusahkan tuan rumah. Tak ada pun rasa. Dia makan, dia kenyang, dia ucap terima kasih dan dia jalan. Tak ada pun dia sangka tuan rumah tu sebenarnya makan ke tak ke, cukup ke tak ada. Keesokan harinya mereka datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nampak dari kejauhan Nabi kata, laqad dhahiqallaha min sani'ikum al-barihah. Sesungguhnya Allah tertawa dengan apa yang telah kamu lakukan terhadap tetamu kamu semalam. Allah tertawa dengan perbuatan kamu. Maksudnya apa? Allah tertawa itu Allah redha dengan apa yang mereka lakukan. Lalu turunlah. Anak-anak dia tak makan, Ustaz. Anak-anak dia tak makan. Malam tu tak makan. Itu Allah tertawa. Allah tertawa tengok apa yang mereka lakukan. Maksudnya Allah betul-betul redha dengan apa yang mereka lakukan. Dan kita ni dalam kehidupan kita entah ada tak Allah tertawa dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan, dengan zakat kita, dengan infak kita dan kebaikan kita pada orang lain. Pernah tak kita buat Allah ini tertawa dengan kita, ataupun jauh lebih mungkin wal-iyazubillah, kita tak pernah buat Allah tertawa tapi buat Allah murka kepada kita. Lalu turunlah potongan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri walaupun mereka juga kekurangan
dan berhajat kepada perkara tersebut. Begitu macam mana para sahabat ridwanullahi alaihim boleh nak melakukan perkara yang sebegini? Kerana ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi buktikan, Nabi contohkan macam mana cara nak beriman kepada Allah dan juga Rasul dan benar dalam dakwaan iman. Dan inilah yang dikutip, diambil oleh para sahabat melalui contoh yang Nabi SAW contohkan. Nabi tak ada makanan kat rumah. Begitu juga para sahabat. Ada makanan tapi tak cukup. Kenapa? Kerana Nabi pun tak pernah cukup makanan. Sama. Apa yang Nabi ada, Nabi akan infakkan. Maka para sahabat ikut contoh. Apa yang ada mereka infakkan tanpa berfikir panjang. Tak fikir pun kan besok anak tu bangun kelaparan, kan besok anak tu bangun nak makan apa. Tak risau. Yang mereka kisahkan apa? Ini tetamu Rasulullah, Allah akan rahmati siapa yang melayan dia. Itu yang mereka kisahkan. Sehingga Allah tertawa dengan apa yang mereka lakukan. Maka sangat layaklah mereka ini Allah redha. Mereka ini Allah masukkan ke dalam syurga, sangat-sangat layak. Kerana sikap dan sifat mereka itu yang kita pun tak terjangkau. Nak terbuat memang kita takkan terbuatlah kan perkara-perkara ini, walaupun kedengaran bunyinya macam mudah, tapi saya personally rasa amatlah jauh dengan apa yang telah dilakukan pada hari ini kalau nak dibandingkan dengan para sahabat. Sangat layaklah mereka ini Nabi SAW puji, sangat layaklah mereka ini Allah puji mereka, Allah sanjung mereka, Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Sangatlah layak. Sangatlah layak. Kalaulah mungkin kita ini ditempatkan di tempat para sahabat, tak tahulah adakah kita boleh perform sama macam mereka ataupun tidak, kan? Kerana mungkin kalau kita dengar, kalau saya pun ustaz duduk zaman dulu, mungkin saya pun sama macam para sahabat, kan? Sangkaan kita, kan? Sedangkan pada zaman dulu pun ada juga orang beriman tapi yang munafik, kan? Ada juga yang tidak beriman langsung, kan? Boleh jadi kita jadi salah satu daripada mereka. Tapi Allah telah memilih satu kumpulan manusia yang memang terbaik, yang telah membawa agama ini sehingga sampai kepada kita hari ini, iaitulah kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Kaum Ansar tidak kurang hebatnya daripada kaum Muhajirin. Mereka yang menyediakan tempat untuk Muhajirin itu bertapak, memulakan penyebaran agama Islam ini. Dan sifat mereka bukanlah sifat orang yang tuan, kan? Patutnya dia macam tuan lah, dia tuan rumah, dia bagi tempat dekat orang luar, kan? Patutnya selalunya ada sifat tuan rumah dalam diri tu, tapi kerana iman kepada Allah dan juga Rasul, hilang sifat tuan tu. Kenapa? Kerana tuan dia adalah Allah dan juga Rasul. Tak kisahlah, buatlah apa benda nak pun, ambil lah apa benda nak pun, mereka tak kisah. Kerana yang mereka mahukan adalah rahmat, keredaan daripada Allah dan juga Rasul. Ustaz, saya nak tanya sikit, pada zaman sekarang hari inilah, generasi Muhajirin dan Ansar ni, pada zaman sekarang dia kenal, dia punya identification dengan kedua generasi ni ataupun dah digabungkan sebagai orang Madinah? Macam mana Ustaz? Maksudnya boleh ulang lagi sekali? Penduduk asal Madinah, orang Ansar, Muhajirin from Mekah datang. So dalam zaman sekarang ni, hari ini, bila kita pergi Madinah, kita tak tahu, kita tahu ke ni orang Ansar, ke generasi Ansar atau ni keturunan Muhajirin, ataupun dia satu dah majmuk sekali, kita tak kenal lagi, ataupun dia jadi orang Madinah, citizenship of Madinah, tak tahu macam mana lah. Ya, betul. Mungkin yang ada sekarang ini di Madinah memang kita panggil sebagai orang Madinah lah, dan keturunan itu sudah semestinya ada campuran di antara Mekah dan juga Madinah. Tetapi mungkin tidak semua. Kenapa? Kerana bila nanti tibanya Fathu Mekah, kan, orang-orang Mekah kembali, ada yang kembali duduk di Mekah, tapi ada juga yang stay di Madinah. Tapi yang pasti yang berada di Madinah keturunannya akan bercampur dengan keturunan Mekah, kan, akan bercampur, ada percampuran di Mekah. Cuma kita tak pernah lah
ada lagi orang yang claim bahawa dia adalah keturunan Ansar ataupun keturunan Muhajirin. Dan kenapa? Kerana susu galuh ni ialah panjang kan, dan tak ada siapa yang boleh nak mengsahkan kan susu galuh tersebut kan. Mungkin sekarang orang mudah untuk kata saya ni keturunan ini kan, mungkin saya ni keturunan Nabi, saya keturunan ulama ini dan ini, mudah untuk dia nak claim bahawa dia keturunan daripada mana dan mana kan. Tapi siapa yang nak sahkan perkara tersebut kan. Sedangkan bila dia sebut dia daripada keturunan ini dan ini, dia tanpa semena-mena dapat privilege pula kan daripada masyarakat kan, contohnya. Maka orang Arab mereka tak ada pun, Mekah dan Madinah dia tak ada pun claim saya keturunan Ansar ataupun saya keturunan Muhajirin, saya keturunan Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Tak ada pun kita lihat yang mereka ini claim daripada keturunan mana-mana. Baik. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipelihara oleh tabiat bakhilnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara diri daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya. Baik. Perkataan yuqa. Rasa-rasanya macam pernah jumpa tak perkataan yuqa? Yuqa. Rasa macam pernah jumpa tak? Boleh agak-agak ke? Yuqa. Boleh agak-agak tak perkataan dia apa? Orang ni apa tu? Bani orang Yahudi tu Ustaz. Yuqa dia berada dalam bentuk fi'il, maksud dia ia memelihara dirinya. Oh. Yuqa. Ini Kalau kita pernah dengar, yuqa dia sama root word dengan ni, wiqayah. Dan wiqayah ini samalah root word dia dengan takwa. So dia samalah power ke situ. Apakah huruf yang sama? Nampak sini waw qaf dia sama, waw qaf. Ni ada qaf dia. Takwa. So di root word dia sama. Yuqa memelihara, sebab tu takwa maksud dia memelihara. Wiqayah membuat binting. Pemeliharaan. Saya punya terjemahan is dihindarkan. Dihindarkan. Boleh dihindarkan. Tapi kiranya yuqa dia adalah wiqayah. Wiqayah itu adalah binting ataupun perlindungan. So yuqa dilindungi. Yuqa dalam bentuk dan siapa yang dia dilindungi ataupun dihindari ataupun dijauhkan. Boleh. Ya, dilindungi. Boleh. Baik, perkataan yuqa syuha. Syuha itu terjemahannya apa? Dan kebakhilan. Kebakhilan. Dari Bakhil. kebakhilan. Dari kebakhilan. Dari kebakhilan. Mana syuha maksud dia kebakhilan. Bakhilan. Baik, apa beza antara syuha dan juga bakhil? Syuha dan juga bakhil. Apa beza? Syuha maksud dia bakhil, bakhil maksudnya bakhil. Dua bakhil lah. Syuha bakhil. Kenapa Allah tak guna waman yuqa bakhalihi? Bakhala nafsihi. Kan? Dan siapa yang memelihara dirinya daripada kebakhilan dirinya. Kenapa Allah gunakan syuha, tak guna bakhil? Nafsihi, dirinya. Ya, mesti ada perbezaan. Baik, syuha, ulama berbeza pendapat mengenai perbezaan antara syuha dan juga bakhil. Kan? Syuha dan juga bakhil. Dan ini antara perkara kita nak perhatikan bila dia jumpa perkataan yang sama, terjemahan ni macam sama. Kan Allah memelihara daripada bakhil. Kalau dah ada bakhil, kenapa Allah tak guna bakhil je kan? Kenapa digunakan perkataan syuha?
Baik, so perkataannya ialah syuha. Satu lagi ialah bakhil. Baik. Ulama berbeza pendapat mengenai makna dia. Baik, pendapat yang pertama dikatakan bahawa syuha ialah perasaan dalaman atau kita sebut sebagai internal. Bakhil dia adalah dia bukan perasaan luaran, maaf. Kalau perasaan luaran tu dia dah ditukar kepada perbuatan. Yang masuk eksternal. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata syuha, maksud dia apa? Dia tamak pada apa yang belum dapat. Tamak pada apa yang belum dapat. Bakhil dia adalah tidak mahu keluarkan apa yang sudah ada. Baik. Hari ini saya simpulkan mengenai perbincangan ulama mengenai perkataan syuha dan juga bakhil. Pendapat pertama mengatakan syuha ini adalah perasaan dalaman. Dia secara umumnya macam kedekut, tapi dia adalah perasaan dalaman kan yang dia pendamkan sahaja dan dia tidak terjemahkan dengan perbuatan. Baik. Dan kedekut dari sudut perasaan dalaman ini jugalah yang disebutkan sebagai apa? Dia kedekut perasaan. Kedekut perasaan ni yang menyebabkan apa? Dia kurang beri perhatian kepada orang lain dan kurang prihatin kepada orang lain. Ini kedekut perasaan ataupun kedekut yang perasaan dalaman. Kurang perhatian dan prihatin kepada orang lain. Bakhil dia lebih kepada perbuatan luaran kan. Bakhil nak bersedekah, berinfak dan sebagainya. Bakhil nak berselawat kepada Nabi SAW. Itu dikira sebagai bakhil. Yang kedua, syuha ialah tamak pada apa yang belum dapat. Dia duk kisahkan apa yang dia belum dapat itu yang dia nak. Kan? Itu syuha. Dia tamak pada apa yang belum dapat. Bakhil dia tidak mahu keluarkan apa yang ada. Apa yang dia ada tu dia tak nak keluarkan. Itu yang disebutkan dengan bakhil. Iaitu perbezaan antara syuha dan juga bakhil. Maka secara umumnya dalam ayat ini dia menceritakan mengenai sifat kedekut kan ataupun sifat bakhil seseorang kan. Dan dalam ini kata wa may yuka syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dapat dan yang dilindungi, dipelihara diri dia daripada sifat kedekut, maka dia adalah orang yang berjaya. Kenapa? Kerana sifat kedekut ni adalah salah satu sifat yang membinasakan. Nabi SAW sebutkan salasun muhlikat, syuhum muta', hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. 3 perkara yang membinasakan. Pertama, kebakhilan yang ditaati, syuhun muta'. Kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, bangganya seseorang terhadap dirinya. Baik. Maka ini antara sifat yang penghujung sekali Allah sebutkan bahawa siapa yang
menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya. Kenapa Allah mention mengenai sifat bakhil? Kenapa? Kerana orang yang ada sifat bakhil dalam diri dia, dia tak akan boleh nak buat macam mana yang kaum Ansar buat. Tak boleh apa? Pertamanya, tabawwa'ud dar, nak sediakan tempat untuk orang datang. Tak boleh. Yang kedua, nak sayang kepada foreigners, outsiders, orang luar yang nak datang ke tempat dia, tak boleh. Nak suka kepada mereka. Kenapa? Kerana kedekut perasaan dalaman tu ada. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim, tak boleh nak apa? Nak hilangkan rasa iri hati terhadap apa yang telah diberikan kepada orang luar. Dan tak boleh nak mengutamakan orang lain lebih daripada diri dia, lebih-lebih lagi bila diri dia itu memerlukan. Itu semua kenapa? Kerana adanya sifat syuha, sifat bakhil ataupun kedekut yang ada di dalam diri. Maka kalau sifat bakhil ini, syuha ini dipelihara, Allah pelihara daripada diri seseorang, maka dia telah menjadi orang yang berjaya. Iaitu apa? Banyak kebaikan yang boleh dia dilakukan. Dan kita di Malaysia ini memang sangat terkenal dengan apa? Antaranya sikap dengki ataupun iri hati terhadap orang lain. Kan antara tagline yang masyhur di kalangan kita ialah kan, aku tak dapat biar orang lain pun tak dapat. Kan? Aku tak dapat biar orang lain pun tak dapat, biar sama-sama tak dapat, kan? Sebab apa? Ada rasa iri hati dan juga dengki. Tadi Haji Azrin nak cakap apa? Tadi nak sebut apa tadi? Mengenai apa? Tagline orang kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita tu bagus, kan? Kita tak nak kita jaga, kita utamakan diri sendiri, kan? Orang lain tak. Tagline kita nak kita jaga kita tu bagus, kan? Kita mengutamakan orang lain sama macam kita mengutamakan diri kita sendiri. Baik, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita sikit lagi baki pada pemerhatian pada ayat ini pada minggu hadapan, insya-Allah. Itu saja saya kongsikan pada kali ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan semua sudah meluangkan masa pada hari ini. Semoga Allah nilai sebagai amal soleh, insya-Allah. Terima kasih.